Baik, dan kita nak terus berita langsung dengan Elis Harun yang berada di lokasi untuk membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di Arena Lakin Johor Bahru. Hai Elis. Hai Liz. Hai Zaki, hai Lily. Okey, Liz boleh dengar. So kita nak teruskan kepada soalan. Yes. Liz, PDRM Defenders berjaya benam cabaran Kelantan Warriors menerusi aksi Straight Sets. Adakah terdapat masalah dalam skuad Kelantan yang merudum prestasi sejak GP Terengganu, Liz? Okey, untuk pengetahuan Lily dan juga Zaki, perlawanan membabitkan pasukan PDRM Defenders dan juga Kelantan Warriors adalah pertemuan buat kali ketiga. So untuk rekod, setakat 3 pertemuan belum memihak kepada pasukan Kelantan Warriors, dan seperti yang Lily kongsikan apa yang berlaku ialah jika di awal GP untuk GP Selangor dan juga GP Terengganu kita boleh nampak kebangkitan dan juga perjalanan pasukan Kelantan Warriors ni mereka berada on track, tetapi ketika itu pasukan Kelantan Warriors ada senjata berbahaya mereka iaitu Purachet. So dengan ketiadaan Purachet ni kita nampaklah memang banyak kemerosotan yang berlaku, terutamanya membabitkan tekong, dan tidak lupa juga kepada apik kanan mereka, sebab untuk minggu ini adalah minggu ataupun kali kedua apik kanan mereka iaitu Haikal tidak beraksi. Dan untuk pengetahuan Lily dan juga Zaki, dengan kehadiran Ashraf, sebelum ini Ashraf ni pernah beraksi di pentas STL, namun buat kali terakhir ialah pada tahun 2019. Tapi apa yang Elis boleh katakan untuk pasukan Kelantan Warriors, walaupun masih lagi belum mencalar rekod pasukan PDRM Defenders, tetapi persembahan yang dipamerkan pada sebentar tadi adalah persembahan yang terbaik, kerana jurang mata tu tidaklah begitu jauh seperti mana yang mereka tewas di 2 pertemuan awal. Betul, sangat sengit sebenarnya kita tengok perlawanan antara PDRM dan juga Kelantan seperti tadi. Baik Elis, kita nak terus beralih tentang situasi ini di mana akhirnya Perak menjadi pasukan pertama musim ini untuk mencalar rekod cemerlang juara kesemua GP setakat ini iaitu KL Thunder. Apa yang dikongsikan Nur Aizat selepas kemenangan tersebut, Elis? Okey, Zaki, untuk pengetahuan, bukan Perak Bison adalah pasukan yang pertama menewaskan KL Thunder. Perak Bison merupakan pasukan yang kedua menewaskan KL Thunder selepas Negeri Sembilan Antlers di GP Terengganu. Dan kita nampak sebenarnya sebab Elis tak sempat tadi berbicara bersama Aizat, tapi sebelum bermulanya perlawanan, dia sendiri mengatakan bahawa dia nak menang, sebab pertemuan sebelum ini tidak memihak dan kedua-duanya berakhir dengan keputusan 2-0. Namun sebentar tadi kita melihat daripada strategi terutamanya yang telah pun diguna pakai oleh barisan kejurulatihan, nampaknya berhasil. Walaupun untuk pasukan Perak Bison ini, mereka sebenarnya bergelut dengan prestasi terutamanya membabitkan tekong, kerana tekong kita dapat saksikanlah Krit Sada dan juga Mioni sering dibawa masuk, dan kita nampak juga walaupun sering dilakukan pertukaran, ianya berhasil. Dan buktinya sebentar tadi 2-1 memihak kepada Perak Bison, sekaligus mencerahkan peluang mereka ke peringkat suku akhir. Untuk Terengganu Turtles, walaupun semalam mereka mempamerkan satu kualiti permainan yang baik, namun mereka terpaksa akur kerana jika dikira daripada ialah sistem ataupun kiraan mata, Terengganu Turtles tidak layak mara ke peringkat suku akhir. Alright, terbuktilah kehebatan semua pasukan sebenarnya, especially dapat mengalahkan juara 4 kali GP KL Thunder. Okey Elis, 2 perlawanan dah settle. Untuk malam ini aksi antara ATM Guardians dan juga Penang Black Panthers, siapa yang tampak lebih ampuh untuk dominasi perlawanan malam ini, Elis? Okey, bagi saya sendiri kedua-duanya lebih seimbang kerana kedua-duanya inginkan kemenangan. Tetapi untuk pasukan ATM Guardians, setakat inilah seperti yang anda juga ketahui, setiap saingan STL ni mereka bermula dengan agak perlahan, namun berbeza pada saingan kali ini. Prestasi mereka seakan-akan menurun, dan kita nampak juga sebenarnya bukan tim ATM Guardians, tetapi hampir ke semua pasukan yang bersaing kali ini sangat bergelut dengan posisi tekong. Sebab untuk pengetahuan anda juga, dengan apa orang kata sistem kiraan mata yang baru 15 ni memang sangat menyukarkan, dan
Semestinya beban itu terasa kepada Tekong kerana satu kesalahan tu boleh memberi mata percuma kepada pihak lawan, tapi saya yakin untuk persembahan pada malam nanti ATM Gardens memiliki peluang yang lebih cerah. Dan selepas itu Alice, negeri Sembilan Antlers pula akan turun. Bukan setakat lawan skuad Johor Tigris sebenarnya, tetapi turut akan berlawan dengan jeritan yang agak kuat dari penyokong tuan rumah Alice. Jangkaan Alice untuk kedua-dua perlawanan yang akan berlangsung nanti, Alice? Okey, sebenarnya okey. On paper kita perlu akuilah dengan kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan Antlers. Tetapi untuk Johor Tigris dengan adanya pemain berpengalaman iaitu Hairul Hazizi dan juga Farhan Adam, saya yakin mereka akan mampu memberikan satu persembahan yang terbaik seperti semalam mereka mengejutkan pasukan KPT Masum Knights. Walaupun di set pertama tu kita nampak agak sedikit perlahan momentum yang dipamerkan oleh pasukan Johor Tigris, tetapi untuk pasukan Negeri Sembilan Antlers, mereka ini memang cukup ampuh di setiap posisi mereka dengan adanya Haziq, Hafizul Hayazi dan juga mungkin Fahmi ataupun Zul Effendi yang akan diturunkan. Tetapi untuk Negeri Sembilan Antlers ini mereka menginginkan kemenangan kerana perlu diingat hanya 4 saja pasukan yang layak ataupun 4 pasukan yang terbaik akan layak ke saingan Champions Cup, dan semestinya untuk pasukan Negeri Sembilan Antlers mereka inginkan kemenangan, tapi perlu untuk lebih selesa meletakkan mereka lebih layak ke Champions Cup, perlu menang ke atas pasukan Johor Tigris ini 2-0. Tapi tiada mustahil sekiranya ketiga-tiga pemain dapat memberikan persembahan yang baik, dan tiada mustahil sekali lagi mereka mampu layakkan diri ke Champions Cup kerana pasukan Negeri Sembilan Antlers ini merupakan champions untuk edisi musim lepas. Alright, sama-sama kita nantikan. Terima kasih Alice. Selesai tugasan STL nanti, Alice dah boleh balik ke studio. Ramai yang rindukan Alice ni. Rindu sebenarnya untuk bertemu dengan Alice. Baik Alice, Saya tahu siapa yang rindu. Ramai. Faizal Bazari antaranya. Thank you Alice. Bye. Bye. Thank you. Jumpa nanti.